Baik, selamat pagi dan selamat sejahtera. Sekarang kita masuk kepada contoh 3.25 penyelesaian masalah menggunakan struktur kawalan pilihan. Video pertama saya telah terangkan pada awak berkaitan dengan analisis masalah bagi penyataan masalah di atas ini, jadual ini. Okey, sila rujuk pada video awal yang saya berikan. Sekarang kita akan lihat pada langkah yang kedua. Langkah kedua, apa di langkah kedua? Reka, bentuk atau cara. Reka, bentuk, atur, cara. Dalam bahagian reka, bentuk, atur, cara ini, awak akan bina satu pseudo code. Dan satu lagi, carta alih. Okey? Pseudo code. Ini bukan pseudo code ya. Ini algoritma. Okey, dalam buku teks dia tak tunjuk pseudocode, dia tunjuk algoritma saja. Malangnya algoritma itu pun salah. Okey, carta alih di muka surat 129. Saya nak terangkan pada awak dulu algoritma dia. Baik, apa yang boleh kita mulakan dengan algoritma? Okey, dalam algoritma dia tak ada mula tamat. Okey, dia hanya penyataan bahasa. Okey, penyataan bahasa yang biasa saja. Nombor 1, dia ada nombor juga, boleh guna nombor. Apa ni buat pertama, yang kedua, yang ketiga. Baik, di sini ada beberapa pembetulan yang saya ingin awak laksanakan. Okey. Kita tengok dulu algoritma dia. Baik, pertama pengguna diminta memasukkan jantina. Okey, pertama ini input dia jantina. Okey, satu dah ada input. Okey. Yang kedua, umur pengguna. Okey. Umur pengguna. Baik, jika lelaki langkau ke langkah 2. Sini. Saya nak beritahu kepada awak. Jika lelaki langkau ke langkah 2, langkah 2. Yang ini, jika perempuan langkau ke langkah 3. Sebenarnya, main langkah-langkau ni tak ada. Okey, sebab tu awak pening nak faham. Baik, langkau ke langkah 2 itu tak perlu. Okey, awak gariskan dia. Baik, jika lelaki terus masuk kepada pengguna diminta memasukkan umur. Jika perempuan ini, jika perempuan ini ya, okay, mungkin awak tak nampak. Jika perempuan ini, awak pergi ke sini. Letak pada sebelum nombor 3 ini. Baru betul susunan dia. Okey, pengguna diminta memasukkan jantina. Jika lelaki terus pergi kepada bahagian yang kedua. Pengguna diminta memasukkan umur. So, ini input yang kedua. Betul lah. Pertama kita minta dia masukkan jantina. Dan kedua kita minta dia masukkan umur. Ya, jika lelaki, jika umur dia begini dalam kategori ini, barulah kita akan paparkan jumlah kalori yang perlu diambil. Nampak? Okey, logiknya sekarang. Ya. Algoritma ni ada salah penyusunan. Dia sendiri tak betul. Okey. Baik. Jika lelaki pergi ke bawah ini. Terus. Nombor 2. Pengguna diminta memasukkan umur. Jika umur lebih atau sama dengan 60. Nak tanya, kenapa dia letak nak lebih atau sama dengan 60 ni? Agak awak kenapa? Kenapa disusun begini? 60, 30, 19, 16, 13. Lebih lebih atau sama dengan 60. Kenapa didahulukan ini dahulu? Kenapa? Sebabnya kita ikut atur logik. Okey, jika umur lebih atau sama dengan 60, katakan pengguna memasukkan umur dia 70. Okey. Jadi 70, adakah lebih atau sama dengan 60? Ya. Okey. Apa akan jadi kalau kita dahulukan ini? Jika umur lebih atau sama dengan 13. Kalau kita terbalikkan letak di sini, apa akan jadi? Kalau pengguna masukkan umur dia 70, dia masuk tak kategori ini? Ya, dia masuk ini, kategori ini dahulu. Jika umur lebih atau sama dengan 13 tahun. Ya, 70 kan lebih daripada 13 tahun. Jadi dia akan laksanakan arahan ini dahulu. Betul ke? So, salah jawapan dia. Sebab itu awak kena letakkan
Okey, syarat imam bawah ini pada atas, posisi atas. Okey, bergantung pada operator matematik dia lah, operator perbandingan dia lah. Di sini dia menggunakan lebih atau sama dengan 60. Jadi disusun begini. Okey, dari besar hingga ke kecil. Ini paling senang. Kalau dia masuk usia 80, dia akan masuk ke kategori yang pertama ini dahulu. Jadi itu kelebihan dia. Kalau awak buat terbalik, awak susun 13 dahulu, 13, 16, 19, 30, 60, awak akan dapat logic error dalam mata cara awak nanti. Okey? Baik. Boleh ya? Baik. Sini, jika umur lebih atau sama dengan 60, papar nilai kalori yang dibenarkan ialah 2010. Baik. Dalam algoritma ini, dia hanya algoritma, okey, tapi itulah awak tak nampak dia. Sepatutnya kalau dia menggunakan pseudocode, awak boleh nampak dia punya bayang bagi kod arahan itu dengan lebih jelas lagi. Okey, patut diletak di bawah sini. Jika umur lebih sama dengan 60, awak ada indent, papar nilai kalori yang dibenarkan ialah 2010. Jika umur lebih sama dengan 30, bawah indent, paparkan nilai kalori yang dibenarkan ialah 2060. Sehinggalah habis bagi semua pilihan ini. Yang ini kita panggil pelbagai pilihan. Okey? Boleh ya? Baik, ini untuk kategori siapa? Lelaki. Jika perempuan bagaimana pula? Inilah dia. Jika perempuan, kita letak bawah ini. Jika perempuan. Jika input yang dimasukkan ialah perempuan. Tapi bagaimana kita nak tahu dia perempuan? Dalam struktur kawalan dua pilihan, dia ada ya atau tidak. Ya atau tidak. Jadi, atur cara perlu tanya kepada pengguna, adakah anda seorang lelaki? Pengguna perlu masukkan ya atau tidak. Okey? Ya atau tidak sahaja. Dia ada syarat yang lain juga. Okey, jika input yang dimasukkan tu lelaki, awak akan buat apa yang langkah seterusnya. Jika perempuan, apa langkah seterusnya. Bergantung pada jenis input dia lah. Okey, bentuk input yang dimasukkan. Baik, untuk jika perempuan, sama juga pengguna diminta memasukkan umur. Okey, dah masuk jantina, kemudian kita masukkan umur. Ini ialah input yang kedua diperlukan. Jika umur lebih sama dengan 60, papan nilai kalori yang dibenarkan ialah 1780. Yang ini awak kena lihat betul-betul. Awak kena padankan. Okey, jangan salah pula. Okey, boleh ya? Baik, so ini secara umum berkaitan dengan algoritma. Okey, mungkin awak tak nampak. Sebab algoritma ni dia bukan shadow ataupun bayang kepada kod arahan. Pseudocode, ya. Okey, untuk pseudocode, ya. Cuma dalam algoritma ini dia cuma menyenaraikan menggunakan bahasa manusia dengan lebih detail, itu sahaja. Dalam pseudocode barulah kita membina nama pseudocode. Pseudocode tu apa? Pseudo tu palsu, kod palsu, tapi dia membayangkan kod arahan yang awak akan bina nanti juga. Jadi di sinilah master plan awak. Kalau awak salah susun, awak akan membina kod arahan yang salah dan ada banyak kerja lagi. Okey, sebab itu saya tekankan pada awak, bahagian ini dalam algoritma, bahagian pseudocode carta alih, sepatutnya awak dapat bina pseudocode dan carta alih dengan lebih tepat. Salah di sini akan memberi kesan pada atur cara awak. Okey, logik susunan sini mestilah betul, padan, tepat, supaya pseudocode dan juga carta alih dan juga atur cara awak yang awak akan bangunkan itu betul-betul mengikut flow susunan ia yang betul. Okey? Baik. So, ini berkaitan dengan algoritma ataupun pseudocode. Jadi, saya akan masukkan video yang ketiga berkaitan dengan carta alih. Okey? Rasa tak ada masalah, dia minta ini sahaja pseudocode. Awak boleh buat pseudocode. Saya akan terangkan berkaitan dengan carta alih bagi awak nampak lebih detail lagi.